semasa mengesahkan minit berkaitan keputusan untuk menamatkan SST pada 2 hari bulan September 2020, Kementerian Pengangkutan turut mengemukakan pandangan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertarikh 1 September 2020 yang mengesahkan bahawa perolehan projek KVDT zaman PH tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan semasa dan itu lagi satu tipu. Projek tersebut itu lagi satu fakta yang menipukan, mengerirukan Dewan yang berhormat tipu. Secara tender terbuka. Yang berhormat, apa yang tidak mengikut prosedur? Kita bawa dalam kabinet juga. Saya sedang membaca satu fakta yang berhormat mengerirukan Dewan yang telah dikeluarkan siapa yang oleh buat projek ini? Suruhanjaya. Yang Berhormat Seremban, tolong. Nanti Yang Berhormat Menteri akan beri laluan, ya. Silakan. Dia tipu. Tak sabar dia nak dengar fakta ini. Bukan saya tak sabar, tetapi Yang Berhormat tipu. Yang Berhormat mengerirukan Dewan. Yang Berhormat, saya cabar. Yang Berhormat, pohon bawa bertenang. Kita dengar dulu apa yang Berhormat Menteri cakap. Jangan cakap macam tu. Melenting ni pasal apa? Jangan cakap macam tu. Kita dengar dulu. Yang Berhormat Seremban, please. Yang Berhormat, silakan. Fakta ni yang saya sampaikan, kalau ada apa-apa unsur yang saya menipu, saya letak jawatan. Saya cuma beritahu pada 1 September 2020, Ketua Pesuruhjaya SPRM menulis surat kepada saya. Saya maklumkan kepada Kabinet yang mana Datuk Seri Azam Baki kata dalam suratnya, dia kata perolehan projek KVDT zaman PH tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan semasa dan merumuskan projek tersebut. Siapa yang bagi projek itu? Projek itu diberikan oleh Liu Tiong Lai. Kamu pun menjadi kabinet masa itu. Yang Berhormat Seremban, kita dengar jawapan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, tolong. Yang Berhormat, ketika Yang Berhormat jadi menteri, bernama menyiarkan satu berita dengan besar pada tahun 2018. Yang Berhormat sendiri yang kata buat tender terbuka, harga dia akan... Memang betul kita dah buat tender terbuka. Tetapi siapa yang bagi projek itu? Projek itu dah diberikan oleh Liu Tiong Lai. Kenapa? Liu Tiong Lai yang bagi projek itu. Tengok, Yang Berhormat. You apa? Yang Berhormat. Wah, ini bukan cara kita berbahas lah, kan? So, bawa bertenang. Kita dengar dulu apa yang Berhormat Menteri cakap. Lepas tu nanti kalau ada masa kita beri laluan. Yang Berhormat Menteri silakan. Yang Berhormat, saya tak nak bertengkar macam tu. Saya cuma kata 2018 mantan menteri kata buat secara tender terbuka. 2009 hakikatnya lah ditawarkan secara rundingan terus. Itu saja. Itu adalah komen daripada SPRM. Adakah itu salah? Adakah itu salah? Saya nak tanya. Tadi you cakap SPRM kata itu prosedur salah. Saya nak tanya, adakah itu salah? Kalau Yang Berhormat tak setuju, boleh berunding dengan Ketua Pesuruhjaya. Jangan ambil SPRM. Kamu yang cakap. Yang Berhormat yang cakap dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat yang tuduh kita kata prosedur itu salah. Prosedur yang sama diguna pakai oleh dulu. Kita buat bagi balik sebab kita tak mahu ada implikasi perundangan. Itu masalah sebab projek itu diberikan oleh Liu Tiong Lai. You are part of the... Alright. Tolong, Yang Berhormat Seremban. Bawa bertenang. Nanti high attack nanti. Yang Berhormat Menteri silakan. Yang Berhormat, saya bertenang. Saya minta jangan cakap biar saya habiskan dulu. Belum habis lagi. Yang Berhormat melenting sebab Yang Berhormat tak nak tahu fakta dia. Saya baca apa yang tahu semua fakta tu. Saya tak payah nak putar belit Yang Berhormat. Tak pernah. Yang Berhormat, kalau surat tu saya nak tanya sekarang, berapakah implikasi perundangan? How much the government have to pay? Sekejap, saya akan baca. Baca. Kenapa ni? Itulah, Yang Berhormat. Silakan Menteri. Datuk Dan Petua, mengenai tuduhan dalam affidavit Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat DMLTAT bertarikh 27 Oktober 2020 yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Seremban, ia adalah satu fitnah dan pembohongan. Setelah menerima affidavit tersebut,
Saya telah meminta nasihat undang-undang termasuk daripada PUU MOT dan dinasihatkan supaya membersihkan nama saya melalui proses perundangan kerana affidavit tersebut dilindungi oleh absolute privilege principle. Namun, saya telah menjangkakan perkara ini akan dipolitikkan. Walaupun saya tak sangka Yang Berhormat Seremban yang mempolitikkannya. Memandangkan rekod beliau yang memperjuangkan tender terbuka bagi projek KVDT sebelum ini. Saya telah memaklumkan kepada jemaah menteri mengenai kewujudan affidavit tersebut pada 6 November 2020 sebelum Yang Berhormat bawa di Dewan Rakyat. Dan pegawai yang bersama dengan saya dalam perjumpaan dengan syarikat tersebut juga telah membuat laporan polis pada 5 November 2020 untuk menolak segala tuduhan fitnah yang dilemparkan sebelum perkara ini diputarbelikkan oleh Yang Berhormat Seremban. Saya cuma kata oleh kerana itu dalam mahkamah, saya tidak mahu subjudis, saya tak komen merit kes itu. Sebab tu saya kata apa yang Yang Berhormat lemparkan kepada saya rasa terpanggil untuk menjawab. Sekali lagi, saya mencabar Yang Berhormat Seremban untuk mengulangi tuduhan atau sindiran beliau di luar Dewan Yang Mulia bahawa saya telah menamatkan SST kepada syarikat DMLTAT untuk kepentingan peribadi saya. Saya pasti akan mengambil tindakan undang-undang untuk membersihkan nama saya. Sebagai bekas Menteri Pengangkutan, jelasnya Yang Berhormat Seremban mengendari isu sebegini. Saya menasihati Yang Berhormat supaya berbicara dengan hati terbuka dan berhenti menjadi jurucakap syarikat berkenaan. Biarlah mahkamah yang tentukan. Saya jurucakap kepada rakyat. Ini parlimen. Saya dilantik oleh rakyat untuk menjadi jurucakap kepada rakyat. Ini Yang Berhormat, itu jawapan Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya boleh saya komen sikit tak? Yang Berhormat, sebenarnya kalau kita ikut peraturan 66.3, apabila kita membahaskan pada peringkat dasar mengenai bajet ni, dia kata perbahasan hendaklah dihadkan kepada dasar-dasar am dan pentadbiran kerajaan berhubung dengan rang undang-undang perbekalan dan kedua-dua anggaran-anggaran biasa dan pembangunan. Saya terpanggil untuk bertanya sama ada perkara yang kita berbahaskan ni adalah berhubung dengan rang undang-undang perbekalan atau tidak. Datuk Ketua, kan? Saya dah jawab. Perkara yang saya bahaskan memang ada berkenaan dengan rang perbekalan. Sebab keputusan yang dibuat oleh IATM memberikan implikasi perundangan kepada kerajaan yang mungkin perlu membayar pampasan yang besar kepada syarikat tersebut. Itu yang saya bangkitkan. Sebab itu memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan. Dia mengambil satu keputusan tanpa mengambil kira implikasi perundangan dan kewangan kepada kerajaan, kepada rakyat. Andaikan ia adalah mengenai rang undang-undang perbekalan dan kedua-dua anggaran-anggaran biasa dan pembangunan, maka kita dengarlah Yang Berhormat Menteri menjawab. Kerana ianya telah dibangkitkan. Silakan. Datuk Yang di-Pertua, saya nak berjelaskan di sini, itu keputusan oleh saya. Satu keputusan yang telah dijilidkan sebagai satu minit Jemaah Menteri pada 28 Ogos 2020 dan disahkan sekali lagi, dibincang sekali lagi dan diperakui dan dijilidkan pada 2 September 2020. Apa kena-mena dengan saya? Kalau Yang Berhormat kata tak ada pandangan lain Yang Berhormat, saya boleh buka. Jilid tu ada. Kalau dicabar di mahkamah kita boleh buka. Tidak ada masalah. Jadi merit case, asas pertimbangan berapa banyak, semua dinyatakan dengan jelas termasuk pandangan dari semua pihak. Jadi saya nak jelaskan, Yang Berhormat boleh berhujah. Tapi hak kita untuk menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Mengenai tuduhan bahawa hak LTAT akan terjejas. Susulan daripada penambatan SST kepada syarikat DMLTAT. Saya boleh mengesahkan di sini bahawa Jemaah Menteri telah membuat keputusan bahawa sesiapa yang memenangi tender bagi projek KVDT 2 yang akan dibuat kelak perlu bekerjasama dengan LTAT di mana penglibatan LTAT sebagai rakan usaha sama boleh dijadikan sebagai syarat wajib dalam tender baru projek KVDT 2 untuk melindungi kepentingan LTAT dan kontraktor Bumiputra. YB Seremban, kalau tak pasti, jangan buat andaian yang bukan-bukan. Perkara ini telah dibincangkan, diminitkan dalam Jemaah Menteri. Saya nak sahkan sekali lagi pada 2 September 2020. Peratusan kemajuan projek keseluruhan yang dikemukakan oleh sekarang yang bawa kes terhadap kerajaan termasuk LTAT.
Yang bawa Yang Amat Seremban, saya telah bagi banyak kelonggaran. Saya telah bagi banyak kelonggaran kepada Yang Amat Seremban. Yang Mohamad ada 15 minit belasah saya. Saya duduk di katil hospital dengar saja. Inilah peluang untuk saya terangkan fakta dia. Itu saja. Kalau Yang Mohamad setuju kita boleh bincang di luar. Cabar saya cabar Yang Mohamad buat sendirian di luar sekali lagi. Peratusan kemajuan projek keseluruhan yang dikemukakan oleh projek DMLTAT kepada Kementerian Pengangkutan adalah 12% sahaja setakat 13 September 2020 dan bukannya 24% seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Seremban.